لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, Alhamdulillah kita sambung. Sekarang ni kita baca Ibnu Qudamah. Buka surat 14. Dan tempat mendapat bekalan daripadanya. Ni. Dunia ni dikata tempat mendapat bekalan. Bekalan untuk pergi mana? Untuk perjalanan menuju dalam akhirat. Ni. Sebab tu dia kata dunia ni sebagai tempat kumpul, dia kata kumpul dunia tempat kumpul bekal. Tu yang orang tutur kata ni, dunia ni tempat kumpul bekal. Dunia tempat kumpul bekal. Kenapa tempat bekal? Sebab akhirat ni nanti tempat menuai. Tempat menuai. Kalau kita gagal kumpul bekal, maknanya nanti kita tak ada bekal. Tak ada bekal. Jadi sepatutnya mesti kumpul bekal. Banyak mana? Banyak mana yang dapat lah. Semaksimum mungkin. Dalam Quran nanti, orang-orang yang melampaui batas, dia akan berkata seperti dalam surah Al-Fajr. Dia akan kata gini. Ini perkataan dia. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai. Ini kalau nak betul ni kata aduhai. Alangkah baiknya kiranya aku mengerjakan amal soleh. Ini adalah apa ni? Ini adalah penyesalan. Ini adalah lapas penyesalan bagi mereka yang tidak mengumpul bekal. Ini lapas penyesalan. Bagi yang tiada bekal. Tu siapa tak kumpul bekal, dia sendiri nak bertanggung. Waktu tu tiada manusia, tiada siapa yang dapat menolong dia. Lepas tu kata Sayyidina Umar, hisablah dirimu. Tu kata-kata Umar tu, sebelum kamu dihisab dan timbanglah dirimu, sebelum kamu ditimbang. Ini kata Umar bin Khattab ni. Ini kata Umar bin Al-Khattab. Dia kata apa? Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di hari akhirat. Dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang di hari akhirat.
Ni hisab timbang ni, timbang apa? Hisab apa ni? Amalan. Ni hisab dan timbang amalan. Ini nanti ada tempat timbang. Macam kita dulu naik dekat Tubang. Nak ke Asia. Nak masuk hand apa? Apa nama tu? Hand carry. Berapa kilo? 7. 3? 7. Sekarang 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo. Kalau sampai 7 kilo, kita lagi masuk. 7 kilo. Ah, Dia limit. Jadi nak tu, nak kena timbang kat dunia. Nak kena timbang sebelum pergi airport. Nak kena timbang kat dunia. Nak kena timbang kat dunia. Kalau dekat luar sebelum check-in tu dah tak lepas. Tak lepas. Lepas tu yang dikatakan dunia ni tempat singgah. Sedangkan kita berkelana, macam-macam perkataan yang ada diceritakan oleh para ulama' dengan menunjukkan bahawa ni tempat kita kumpul amal, kumpul bekal. Kalau dia gagal dan dia gagal. Kalau dia berjaya dan dia berjaya. Lepas tu Imam Ghazali kata apa? Dunia ni tempat kau singgah je. Ketahuilah Imam Ghazali kata dunia ini tempat singgah. Ini lagi satu kedudukan dunia. Bukan tempat tinggal, ini tempat singgah. Dalam singgah ni buatlah kerja. Apa kerja ni? Buatlah amal. Dalam singgah ni buatlah kerja. Apa kerja ni? Buatlah amal. Buatlah bekal. Ni dunia tempat singgah. Tempat kumpul bekal. Kalau manusia itu gagal melaksanakan apa dia patut buat, dia bukan kumpul bekal, dia kumpul dunia. Dia kumpul harta dunia banyak-banyak. Dia kumpul sebanyak-banyak mungkin dia kumpul dunia. Jadi dia dah silap kumpul lah. Patutnya kumpul bekal. Dan apa Rasulullah kata sebaik-baik bekalan itu adalah apa? Amalan soleh. Amal taqwa. Soleh. Sebaik-baik bekalan itu amal taqwa. Itu nak ketulis tu. Sebaik-baik bekal itu adalah amal taqwa. Amal taqwa ni amal yang diterima. Amal yang diterima. Amal yang diterima. Sebaik-baik bekalan adalah amal taqwa. Jadi buat bekal ni banyak-banyak. Kenapa kita perlu bekal? Kita perlu bekal yang banyak. Tu dulu arwah Ustaz Ghazali Abdullah tu dia buat buku kan. Kita dalam perjalanan yang jauh. Pun aku tengok apa kita buat hari ni. Sebab besok itu akan dihitung. Akan disembahkan balik. Akan ditengok balik apa benda yang kita buat. Jadi itu bila kita kata untuk mendapatkan bekalan ni, kita kena ingat satu perkataan yang dikatakan sebaik-baik bekal adalah amal kedua adalah taqwa. Taqwa ni yang kita cakap apa yang dikatakan itu. Tu tengok Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 197.
Tengok. Saya tengah cari ayat ni kat mana. Kemudian dia punya terjemahan. Apa ni? Ni. Ni. Oi, apa? Lepas tu dia katakan dunia ni tempat mendapat bekalan dan berbekal lah. Ni bekal ni. Sebaik-baik bekal. Ni petani. Ni. Okay, kita highlight petani. Petani yang petani tengah penting. Ni. Bekalan ni. Highlight ni. Apa dia sebaik-baik bekalan. Ni. Kita buat sini A. Sebab dah tak muat dah. Ni A. Dan kita copy juga ni. Kita letak sini. Ni juga A. Ini. Dan kita buat juga arrow sini. Inilah dia A. Jadi A sini. Dekat perkataan bekal ni. Ni A ni. Dia rujuk pada A ni. Okey. Dan barangan yang menguntungkan hari akhirat. Okay. Dia kata sini tadi. Dia kata perkataan bekalan tadi. Bekalan takwa. Inilah barang yang menguntungkan di akhirat. Inilah barang yang untung. Inilah barangan yang menguntungkan untuk akhirat. Wah. Apa ni? Simpelnya. Apa ni? Ni apa ni? Apa cakap ni? Takwa ni apa ni? Masalah. Amal yang diterima. Kan? Apa dia takwa ni? Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa Allah larang. Tu takwa. Tu. Ni takwa dia tu. Tinggal. Ni. Okey, dapat tadi tak? Nampak Ustaz? Wah, are you okay? Okey Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz. Oh, boleh salin Salin tau. Boleh Ustaz insyaAllah. Salin. Jangan tunggu habis. Tunggu habis. Tunggu habis. Ini bukan kelas fotografi.
Ada yang buat begitu tu saya nampak. Dia relax, dia tunggu je, tunggu, dengar. Habis je, tap. Habis je, tap. Habis Ustaz cakap jangan salin dulu, Tak, salin. dengar dulu. Sambil belajar, mesti sambil salin. Sekarang kalau tak cukup, baru ambil apa tertinggal, baru salin. Maknanya sempat salin dulu Ustaz. Tapi kena Salin dulu. screenshot juga. Takut hilang. Mesti shot. Kalau shot nanti yang tadi yang kita ambil gambar tu baru kita tambah. Sebab kita nak bagi otak kita bekerja ni, bagi 1 hour ni dia bekerja. Bekerja apa? Bagi dia kerja untuk fahamkan agama. Bagi dia kerja untuk faham agama. Jadi kalau orang kata balik ni bekal apa yang paling bagus bawa jumpa Allah? Bekal takwa. Bekal takwa apa? Balik ni dalam keadaan apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tinggal. Tu dia bekal takwa. Dengan sebab dunia inilah orang yang bersegera pada akhirat akan mendahuluinya dan akan berjaya orang yang bertakwa dan beroleh kemenangan yang benar dan beruntung orang yang beramal dan mendapat rugi orang yang berdustakannya. Nya ni berdustakan amal. Jadi dekat dunia ni, ni bulatan dunia ni. Kalau kita kata ni lah dunia, maka berkatalah Ibnu Qudamah ni, akan ada orang yang dikatakan golongan orang yang rugi. Ada satu golongan dipanggil golongan yang rugi. Ini golongan yang rugi. Dan ada juga satu golongan dipanggil golongan yang untung. Beruntung, bukan saja beruntung, orang yang mendapat kebenaran. Ini golongan yang beruntung. Bukan yang beruntung, mendapat kemenangan. Ni dua benda. Ni. Satu, dia berlawanan ni. Dia opposite. Siapa golongan yang beruntung? Antara ciri yang dikatakan di sini, bersegera kepada perjalanan akhirat. Cepat. Ni. Bersegera kepada perjalanan akhirat. Apa maksud bersegera pada perjalanan akhirat? Ni ulama kata segera beramal. Lagi segera kumpul bekal. Ni. Tangguh. Tak tunggu pencin. Tak tunggu tua. Dan dia akan mendahului. Ini orang ini. Orang yang bersegera ni, dia akan mendahului. Dia akan mendahului orang yang rugi. Orang atas. Dan akan berjaya orang yang takwa. Apa lagi golongan yang dikatakan berjaya ni? Ada lagi satu golongan orang yang bertakwa. Ni. Ni dekat atas dia cakap ni. Ni orang yang bertakwa. Apa dia ni?
kopi yang di balik. Ni. Ni. Okey. Dan orang yang benar. Ada lagi satu golongan orang yang dapat kemenangan. Yang disebut sini, orang yang benar. Apa maksud orang yang benar? Menerima, ini orang yang benar Okay. Orang yang benar. Apa dia kata orang yang benar? Mengakui, menerima hukum agama dan redha pada ketentuan Allah. Itu yang benar. Okay. Okay. Dan beruntung orang yang beramal dan mendapat kerugian orang yang mendustakan. Ini. Ini siapa yang rugi ni? Yang mendustakan agama, tidak menerima, tidak redha, menerima segala hukum. Satu, ketentuan dan tidak mengamalkan seperti yang disuruh. Ni golongan ni. Rugilah dia. Ni rugi dan untung ni dia memperkatakan tentang apa ni? Syurga dan neraka. Ni. Dia berceritakan tentang apa ni? Balasan Rugi baik dan dan untung balasan ni. jahat. Balasan. Balasan baik. Perniagaan. Perniagaan. Perniagaan apa? Kehidupan di dunia. Perniagaan. Kan dikatakan tadi yang awal-awal dulu. Dia kata dunia ini tempat berniaga. Dia related. Dia kait balik ni. Dunia ini tempat bercita-citanya ahli syurga
dan juga ahli neraka. Dia tengok tu pula. Okey, saya kejap. Saya dulu. Okey, firman Allah dalam surah Ustaz, nak Al-Fatir yang pertama sekejap Ustaz. ayat 37. Surah Al-Fatir ayat 37. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal saliha ghairal ladzi kunna na'mal. Ini sebahagian daripada ayat. Ini ayat dia. Tengok mana dia. Dan mereka menjerit-jerit. Ni. Di dalam neraka itu. Sambil merayu. Wahai Tuhan kami, Rabbana, keluarkanlah ahrijna, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal soleh yang lain dari apa yang kami kerjakan yang pernah kerjakan. Kami pernah kerjakan. Ini surah Al-Fatir ayat 37. Dia diterangkan ada satu cerita dalam Quran. Orang-orang yang rugi, maka ada satu kejadian, mereka akan menjerit-jerit di dalam kubur sambil berkata, Rabbana ahrijna. Ahrijna ni daripada perkataan furush. Furush. Kalau kita pergi negeri Arab, exit tak, pintu keluar tu. Exit
edit tu, dia tulis itu khuruj. Khuruj, maknanya keluar. Rabbana akhrijna. Rabbana, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Na'mal salihah. Supaya keluarkan kami ni maknanya apa? Kau hantarlah kami balik ke dunia. Ni. Ni, keluarkan kami ni. Apa tujuan dia kata gini? Orang yang rugi tadi, orang yang tak dapat keuntungan tadi, dia memohon supaya dihidupkan semula di atas bumi. Dia merayu supaya dihidupkan semula. Dengan suara yang amat kesal. Supaya tujuan dia, ini tujuan dia. Dengan harapan, orang yang dalam neraka tadi, ingin mereka buat amal soleh. Lain daripada apa yang pernah kami kerjakan. Mungkin buat amal tapi tak soleh. Mungkin buat amal tapi tak ikhlas. Mungkin solat tapi tak khusyuk. Itu yang dikatakan amal tak soleh. Jadi bila dah dimasukkan ke neraka, rasalah kesal. Rasalah kesal, berkatalah Rabbana akhrijna na'mal salihah ghaira, selain daripada ghairal ladzi kunna na'mal, lain daripada apa yang kami kerjakan. Dulu kalau semayang, mungkin semayang dia kelam kabut. Semayang bukan semayang. Mungkin semayangnya tak ada ilmu. Sambungan ayat ni, Allah akan jawab. Tengok saya nak tunjuk sambungan ayat ni dan kita tak ada ini saja tambahan lah. Ini sambungan ayat dia. Pada ayat yang sama, Allah jawab. Ini sambungan ayat dia. Apa makna? Yang penting ni kita tengok makna dia. Apa makna ni? Tidakkah kami memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Bila dia merayu, orang-orang yang masuk neraka tadi, dia merayu, ini adalah rayuan. Dia menghantar satu rayuan kepada Allah. Siapa ni? Ini ahli neraka. Merayu, memohon. Rayu apa? Minta keluar. Ini jawapan daripada Allah. Ni. Ini jawapan kepada rayuan. Jadi rayuan dia dah terjawab. Dah terjawab. Ni. Allah kata, bukankah kami dah panjangkan umur engkau? Bagi engkau masa berfikir. Bagi orang yang mahu berfikir. Fikir, dia suruh kita fikir. Dia panjangkan umur kita ni, dia belum matikan kita lagi. Dia suruh kita fikir. Fikir apa? Fikirlah kau mati ni kau bawa apa nanti? Fikirlah amalan kau sah ke tidak nanti. Fikirlah akidah kau betul tidak yang kau pegang selama ni. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Kan ada Nabi datang beritahu. Macam ni fikir, macam ni dunia, macam ni buat macam ni. Nabi dah tak ada. Ulama-ulama dia turun dan memberi kita peringatan. Peringatan itulah nama dia tazkirah. Kau fikir, lepas ni kau nak pergi mana? Kau fikir. Kau fikir. Macam mana amalan aku ni? Kau fikir. Sah ke tak sah? Kau fikir. Solat kau macam mana? Kau fikir. Akidah kau macam mana?
Allah tak layan rayuan ahli syurga ni. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allah tak layan. Allah tak layan ahli neraka. Minta rayu dengan Tuhan. Ya Allah. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Keluarkan kami dari sini, wahai Tuhan. Kami nak beramal soleh. Ghairal kunna na'mal. Lain daripada apa yang kami pernah kerjakan. Ya Allah, dulu sembahyang kami tunggang langgang. Apa benda pun tak tahu. Tumak Nina tak reti apa. Tak reti gini, tak pandai itu, tak tahu. Tak reti. Ini kenapa gambler ni tak ikut saya? Tak reti. Apa pun tak tahu. Dan dia rasa benda itu bukan penting untuk dia tahu. Dia hanya pandai cakap. Tahu. Kita ni dah tua, tak lama lagi nak pergi. Yes, betul. You are right. Apa action yang kita buat? Itu soalan dia. Memanglah semua orang kata dah tua. Kan guru kata kita dah tua, dah punya penyakit, tengok kawan kita dah kena heart attack, apa benda. Tapi apa kita buat? Apa kita buat? Itu yang pentingnya, apa kita buat? Tak rasa tua tak apa, tapi apa kita buat? Kerana kata dah tua, cakap kata tua je. Itu tak ada buat apa. Belajar agama tak ada. Orang ajak belajar agama tak nak. Tapi cakap dah tua. Tahu dah tua. Nak tunggu macam mana? Nak tunggu nanti dalam neraka yang cakap begini. Rabbana akhrijna ni. Waktu tu boleh cakap apa? Guna ke cakap begini? Waktu ni lah nanti orang-orang yang dalam neraka itu na'udzubillah min dzalik. Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Ini. Allah Ta'ala akan jawab apa? Awalam nu'ammirkum. Dan takkah aku akan panjangkan umur kau? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Supaya engkau tazakkaru, kau fikir apa benda kau nak jadi pada kau ni. Kau fikir. Kan orang beri pengajaran pada engkau. Maka Allah kata apa? Na'udzubillah min dzalik. Apa dia kata? Rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong pun. Apa dia zalim? Dia tak buat amal soleh atas muka bumi. Itu tanda dia zalim. Apa dia zalim? Mana tanda dia zalim? Dia tak buat amal soleh atas muka bumi. Dan dia akan menghantar, merayu dengan permohonan, Ya Allah, keluarkanlah kami. Siapa ni? Mereka yang rugi. Sambil berayu kepada Tuhannya, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Disebut amal soleh. Disebut aku nak keluar, hidupkan aku balik, aku nak buat amal soleh. Allah Ta'ala jawab, tak cukup ke umur kau 63 tahun, 65 tahun masa kau hidup, 70 tahun. Tak cukup ke umur kau 54 tahun, 58 tahun, tak cukup ke? Untuk kau fikir otak kau apa kau dah buat dan kau buat amal soleh untuk bekal kau mati. Tak cukup ke? Allah tanya. Bukankah ada orang bagi peringatan kau, jangan buat macam ni, buat macam ni, kita ni dah tua, buat macam ni, kita dah tua. Tak boleh ke? Tak cukup ke? Kau tak nak dengar ke tu? Sekarang bukan masa nak merayu, sekarang ni apa? Rasakan azab. Tanya, siapa kat dalam ni? Ustaz, kadang-kadang kan kita macam nasihat juga lah pada orang-orang kan. Tapi dia orang tak boleh terima. Dia kata itu antara dia dengan Tuhan. Tapi bila dia dah pula kita nak Itu lagi senang. dia minta kita doa-doakan ni. Mana tu Ustaz? Dia minta kita doakan ni, itu lagi senang. Apa? Dia dah declare. Itu antara dia dengan Tuhan. Okey, bagus. Maknanya aku tak tengok jawab dah nak cakap engkau lagi dah. Kau nak buat apa? Go ahead. That's your business. Nothing to do with me. Senang. Habis. Dia minta kita doa. Kita boleh doa. Tapi action dia apa? Apa tindakan dia? Kadang-kadang datang belajar agama tidak. Datang 6 bulan sekali, datang kat masjid jumpa. Kata pindah sini nak ikut kelas. Okeylah, pindah sini dah ada pindah rumah dekat dengan masjid tu, ikut kelas. Kelas tu 2 kali sebulan, 8 kali, 10 kali baru datang sekali. Lepas tu lagi 20, lagi 6 bulan baru datang sekali. Ustaz, doakan saya istiqamah. Aku nak doakan kau istiqamah, tapi apa tindakan kau nak istiqamah? Apa tindakan? Macam mana tindakan? Betul tak? Oh, tak, kadang-kadang susah lah anak saya kecil. Buatlah sesuatu anak kecil. Kadang kerja. Buatlah sesuatu kalau kerja. Takkan nak biarkan alasan aku kerja. Dah. Lepas tu minta orang doakan istiqamah macam tu. Mana ada logik? Tak logik.
Bila meninggal pula mintalah ahli keluarga minta kita doakan dia pula. Itulah. Allah, ni yang kadang-kadang kesian lah. Itulah. Ni yang kadang kesian. Masa hidup tak nak buat. Itu sedih. Saya kena sedih, kesian. Kita pun tak tahu nasib kita untuk kita kesian. Masa hidup tak tutup aurat dah besar, jangan bagi gambar tutup aurat. Dan kau hidup kau pergi jaja muka kau tutup aurat, buat apa? Betul tak? Dan kau boleh tahan ke benda kau nak delete semua gambar kau dalam tutup aurat dalam media sosial? Kau nak delete, senang. Berapa juta gambar kau ada? Yang orang dah save ada, orang dah ini kat komputer ni ada, komputer ni ada. Kita tak boleh cakap apa-apa. Sebab apa? Kita tak tahu nasib kita. Tapi kita belajar dari situ. Kita belajar apa? Waktu kat dunia, cubalah minta dengan Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Jangan buat benda tak baik. Jangan buat benda tak baik. Minta dengan Allah. Dan ya Allah, janganlah kami ini menjadi orang yang perayu-perayu nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Suara yang keluar di dalam neraka. Rabbana akhrajna na'mal salihah. Allah kata nanti orang dalam neraka menjerit. Perayu. Kami nak buat amal soleh. Kami nak buat amal soleh. Kami nak buat amal soleh. Dulu kat dunia beribu alasan. Tahu? Apa tak belajar agama? Beribu alasan bagi. Ini sebab ni begitu begini, sekarang dah begini, sekarang dah macam ni tak boleh dah begini, tak boleh gini. Okey ya, kau buat alasan apa, nanti kau jawab dengan Tuhan alasan tu. Kalau valid, asal kau diterima. Bukan kita tak ajak kadang. Masa lihat, masa dia dah pencin kita ajak, mainlah belajar agama. Tanya ada belajar agama tak? Tak ada, tak sempat nak pergi masjid. Mainlah belajar online ni, link buka lah, link baca lah, catik lah, hafal lah, hadam lah, ginilah, buat lah, berubah lah. Tak buat. Allah, kita tak boleh paksa, tak kat mana kita boleh paksa pula. Kita boleh beritahu je. Kenapa? Janganlah kita atau siapa saja nanti menjerit dalam suara daripada api neraka. Dan Allah kata, dia akan kata, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Dan Allah akan kata, aku dah bagi kau umur tu tak cukup ke? Dan Allah akan jawab, bukankah ada orang boleh dengarkan kau? Dan Allah akan kata, sekarang time rasalah adab. Ni berat tau. Itu yang ayat ni yang dimasukkan dalam kitab ni. Kemudian surah Al-An'am. Dengar tak apa saya kata tadi ni? Ya, Ustaz. Jangan bagi alasan lagi tak nak belajar. Jangan bagi alasan lagi tak nak beramal. Sama-sama lah kita minta dengan Allah. Jangan bagi alasan lagi tak nak buat amal soleh. Jangan bagi alasan lagi. Sebab nanti ada suara orang yang pernah bagi alasan dulu. Ni Al-An'am. Jangan harap doa orang, dia pun tak bertindak apa-apa. Doakan saya istiqamah, dia muncul pun tak ada. Sama apa, dia pun tak ada gerak apa-apa. Tak datang kelas pun tak beritahu. Orang kalau tak datang kelas tak beritahu ni, kalau ikut undang-undang sekolah ni dah lama kena buang lah. Pasti pergi dah sekolah. Yang datang kelas, mak bapak tak boleh surat. Buat bodoh kat rumah. Ni anak datang kelas ni. Sekolah bagi warning, kan tak bagi warning pun. Dia tengok berapa hari tak datang kelas, ikut apa-apa undang-undang kementerian, buang. Itu. Logik ke kalau dia kata dengan cikgu dia, doakanlah saya cikgu. Padahal dia datang sekolah pun tak nak. Doakan dia cikgu, dia datang kelas pun tak nak. Doakan dia cikgu, dia tak datang pun dia buat tahu. Sama lah dia kongsi tadi tu. Okey, ini ayat dia. Ni. Surah apa ni? Jangan mengaku saya ni jahil. Tahu jahil buat satu. Tahu jahil buat satu. Pergi belajar. Ini jahil tapi kedudukan tak nak ubah. Pergilah buat satu.
Action need to be taken. Ada action arti kena buat. Ni jahil tapi tak buat apa-apa. Rupa je kehidupan tapi tak ingat apa. Bekal ada jahil. Ayat 27. Okay. Dan sungguh ngeri. Allah. Dan sungguh ngeri. Ini perkataan walau tara tu. Ni. Dan sungguh ngeri. Jika engkau melihat waqifu alan nar. Allah kata kalau ngeri memang ngeri ya. Ketika mereka didirikan di tepi neraka. Untuk apa? Untuk menyaksikan azab yang tidak terperi. Ibnu Qudamah ni dia cerita-cerita ni kenapa Untuk apa Kau pergilah buat amal soleh. Lalu mereka berkata. Apa mereka kata? Wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia. Dan kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Dan menjadilah kami daripada golongan yang beriman. Ni. Dijadikan orang-orang yang dusta ni, yang tak ikut apa surat agama ni, dijadikan waktu tu apa? Dijadikan mereka ni didirikan, dibawa di tepi neraka. Kita tengok tu. Ni neraka ni. Ni tempat engkau. Ketakutan mereka, sangat ngeri mereka. Lalu mereka berkata, wahai kiranya kami, dia kata apa? Kalaulah kami ni dapat dikembalikan ke dunia. Ini satu lagi ni. Ini kita kata apa tadi? Kamu macam tadi. Apa ni? Alhamdulillah min dzalik. Apa ni? Ini permohonan lagi ni. Atau kita kata rayuan. Ahli neraka. Dia rayu apa ni? Balik ke dunia. Apa yang dia rayu? Orang ahli neraka ni semua rayu apa? Nak balik ke dunia. Nak balik ke Bangi, nak balik ke Kajang, nak balik ke Langat balik, nak balik ke mana-mana balik. Ni balik ke dunia. Mendustakan lagi ya Ustaz. Ayat-ayat keterangan. Lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami. Dan menjadilah kami orang beriman. Untuk balik ke dunia, untuk buat apa? Ini yang dikatakan dalam Quran ni. Untuk dia menjadi orang beriman. Ni. Jadi orang beriman. Dalam kitab ni kata, dua ayat ni, ini satu dengan yang muka sebelah tadi. Kitab ni kata apa? Ini adalah kisah apa? Kita baca. Di neraka.
Ni neraka. ini adalah kisah ahli neraka dia kata. Dia tu. Ini juga tu. Ustaz typing error dekat tu. Yang hidupkan semula tu. Hidupkan mula. Okey. Ni. Ya. Okey. Ni kisah ni. Apa lagi yang dipelajari daripada ayat ni? Ini satu perkataan. Apa? Ini kena baca-baca selalu. Kalau malas nak beramal, malas nak baca ikut kelas, malas nak mengaji, malas nak ulang kaji, malas nak belajar agama. Ikut ni. Tengok ni. Dia diceritakan apa ni? Kengerian jika melihat neraka. Ni belum masuk. Ni cerita orang belum masuk. Ni cerita apa? Orang tengok. Ni. Kengerian. Bila ngeri ini, maka merayulah orang yang tengok itu. Ni dia buat rayuan ni. Apa rayuan dia kata? Hidupkan kami balik, wahai Tuhan. Ni. Okey. Gini. Ini perkataan apa ni? Wahai kiranya apa ni? Rayu. Bukan sayu. Ini perkataan apa? Merayu. Yelah, merayu. Perkataan apa ni? Apa ni? Pengharapan. Bukan harapan. Apa ni? Penyesalan. Ni. Penyesalan. Kesal ni aku. Alangkah eloknya aku dah kesal ni. Dapat aku balik ke Bangi, ke Kajang. Dapat aku balik ke Langat. Dapat aku balik ke Bentong. Dapat aku balik ke mana lagi? Ke Kuching. Dapat aku balik ke mana lagi? Pengkalan Ulu. Dapat aku balik ke mana lagi? Ustaz, macam orang di neraka ni, dia tak tahu ke dunia dah kiamat? Tahu. Dia tahu. Pula nak merayu balik ke dunia. Memanglah gitu. Memang Allah kata dalam Quran itu. Ya. Orang dah mati kan. Orang yang dia sayangi. Dia tahu tak orang dah mati. Kalau abang hidup lagi, boleh abang raya dengan saya. Tengok. Boleh abang ikut saya pergi potong lembu. Tengok. So, boleh kita buat korban sama-sama. Tengok. Kalau anak aku tak mati ni, belum mati, dia dah umur 38 tahun sekarang. Padahal dah mati. Kalau itu Allah panjang umur dia dah besar dah. Dulu arwah mak ada kata, budak-budak ni yang meninggal ni kalau besar-besar ni ni seorang ni umur dia begini. Yang seorang ni nama ni umur dia gini. Hamzah umur dia gini. Tu dia kata dengan saya dulu, mak saya kata, aku pernah mimpi pakcu kau. Pakcu ni, pakcu saya nak baru meninggal ni. Pakcu lah, pakcu yang tanah di depan rumah saya ni. Aku pernah mimpi pakcu kau bawa, dia tunjuk dengan aku. Ni Kak Com. Kak Com ni, Som ni mak saya lah. Ni Kak Som. Ni anak-anak Kak Som ni, budak-budak ni. Tengok dah besar-besar lah. Tak tahu lah, tuan ni mimpi tu saya tahu dah. Mak saya dulu cerita ni. Dia tahu tak? Tak mungkin dia tengok anak dia kat dunia. Tak mungkin. Tapi perasaan tu, macam ni neraka ni, perasaan takut ni menyebabkan dia nak balik. Macam tu perasaan dia sedih lah, dia ingat anak dia dulu. Dia kata kalau anak hidup besar ni dah dia. Dan mungkin dia asyik cakap. Lama dia mimpi lah.
Allah dengan rahmat dia, mungkin betul, kita tak tahu kan. Dilihatkan, ni anak engkau, ni anak engkau, ni anak engkau. Dan inilah anak-anak yang meninggal inilah, nanti dia akan memimpin kedua bapa dia. Dan dia tak nak masuk syurga, dia tunggu depan syurga. Dia kata, aku tak nak masuk selagi mak bapak aku datang. Bukankah di dunia, wahai Tuhan, kau tak mengizinkan aku melihat muka mak bapak aku? Aku mati kecil, aku tak kenal dia. Apalah kira ni, ya Allah, di dunia ini kau masukkan dia bersama ku dalam syurga. Kitab apa tu kita baca tu? Kitab apa? Muhimah. Muhimah. Kan Muhimah tu dia cakap itu kan? Dulu guru kata, ni, kata ni pulang ke akhirat bawa amal. Bukan bawa ni. 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 Tengok. Ni. Ini apa ni? Tapi yang dia suruh bawa pulang adalah perkataan ni. Ni. Inilah yang berbunyi amal. Ni amal. Ini amal. Ini amal. Jadi ada dua benda yang berlawanan. Situasi dia berlawanan. Satu dia bawa kesal, satu dia bawa amal. Orang yang kengerian tu, ngeri tengok tu, hasil dia terkeluarlah dari mulut kata, permohonan dia kata, kembalilah kami ke dunia. Okey, cukup. Ibnu Mas'ud meriwayatkan. Oh, tanda. InsyaAllah Ustaz. Ada tak siapa staf KKR dalam ni? Angkat tangan sekejap. Tak ada. Ada Ustaz saya. Diana, saya terbawa balik lah Diana. Nanti saya, Okey. saya nak beritahu je, saya terbawa balik satu kitab. Ni saya rasa ni bukan saya punya ni. Sebab isteri saya dah ada lah, dia punya. Saya punya, ni saya terbawa balik. Kalau saya pinjam kan. Lupa bawa back. Okey, insyaAllah nanti saya pulang. Okey, cukup. Boleh saya cakap dengan Muka. Lupa, bawa tadi pasal. Nanti insyaAllah nanti datang di surau nanti hari Selasa ni saya bawa. Okey, cukup pada tengah hari ni. Selasa besok Ustaz. Nah? Selasa besok. Besok. Besok Selasa pagi Medan, tengah hari. Siap-siap simpan dalam beg Ustaz. Itulah. Siap-siap Buku simpan. ni, simpan dalam beg. Tengah hari KKR. Petang Rawang. Malam Pelang. Pelang. Mau. Tengah malam Limau. Tengah malam Limau. Tengah malam Limau. Bawa kereta dia kelang macam bunyi limau kata dia. Tak pergi isyak. Takut lambat orang balik. Tengah malam Limau. Balik rumah pukul 10.45. Bawa sampai 11 kuku. Bawa datang sini 11.45 sampai rumah balik 11 kuku. Kesian bawa. Kalau Tak boleh Ustaz, tak boleh salah. tak apa bawa, tak ikut. Saya boleh pergi seorang Tak apa, insyaAllah Ustaz, insyaAllah. Jangan ada kematian, tak ada kematian Ustaz, insyaAllah. Kalau ingat nak belajar, nak ikut sekali, nak duduk menghadap belajar, bolehlah follow. Siapa nak follow boleh telefon bawa lah. Kita maraton besok. 11 pagi, 11 malam. 12 jam demi mencari redha Allah, demi nak belajar ilmu, demi nak mencari Allah tengok kita dan dia sayang. Yang cara bukan nak makan cendol ke apa kat Rawang, tak ada. Itu samping-samping. Ada, tak ada sudah. Macam Lallah apa khabar? Sihat Kamu tak nampak macam Lallah. Ya, macam mana? Sihat Ustaz, Alhamdulillah setakat ni sihat.
Ustaz macam mana? Sihat tak? Saya sihat lah makcik. Orang tua sihat begini lah. Inilah Alhamdulillah. macam itulah. Makcik pun sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat belajar kan. Dapat terus belajar sampai InsyaAllah. ayat. Allah pandang kita dengan redha Terima dia. kasih. Terus Ya, belajar. terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey. Cukuplah. Nanti melangkah siapa rajin boleh datang ke Laisyak. Kat mana? Reko. Kita datang ramai. Kita bagi dia gempar sikit. Diorang ni tak di online. Tak ada tau. Yang ada Kak Su je. Kak Su pun dah tak sihat dah. Kak Su dah promotor sosial. Yang lain pun dah memang tak ikut online. Jadi kalau kawan-kawan boleh serbu sana, ramai kita beriahkan lagi bagus lah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf wa bihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.